Ada dah. Mikrofon ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ محمد بن إسماعيل داود فطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kaifiat menyelati akan anak jari tangan situ deh, bahawa dijadikan anak jari yang kanan. Tu kalau kitab Jawi tu ada lebih tu. Muka surat apa ni? Muka surat 17. Kalau kitab Jawi tu muka surat 17. Sama ke muka surat? Muka surat 17 kalau kitab Jawi tu muka surat 17 di bawah tu. Bukan di bawah sangat, di tengah-tengah tu. Tu daripada bawah 2, 4 naik 8, 10, 12, 18 baris bawah ke atas. Baris yang ke-18 daripada bawah ke atas muka surat 17.
Tersambung lagi muzakarah kita Matla'il Badrain wa Majma'il Bahrain. Masih lagi dalam perkara-perkara yang sunat di dalam wudu. Tu hari itunya dia kata menyelati, menyelati segala anak jari dua tangan dan dua kaki. Karena sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, kata Abdullah bin Abbas, tu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddata, apabila berwudu oleh engkau, fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika, maka hendaklah menyelati akan asabi'a yadaika akan jari jemari bagi dua tangan engkau, wa rijlaika dan dua kaki engkau, jari jemari dua kaki engkau. Maka sunat tu dah. Tu sunat. Tapi hari tu dia katanya, kalau orang tu jari dia tu tak sampai air, tidak sunat, bukan wajib nah. Dia kata hari tu, dan menyelati segala anak jari dua tangan dan dua kaki. Bila tu kata sunat? Jika sampai air kepadanya dengan ketiadaan menyelati. Kalau seorang itu jenis kaki, jari-jari dia tu jarang, artinya kalau dia tu tak menyelati pun air tu sampai ke celah-celah anak jari, maka ketika tu sunatlah dia menyelati. Tapi maka jika tiada sampai melainkan dengan dia dengan menyelati, lagu mana seperti segala anak jari yang sangat berdemping, rapat sangat, sekira-kira tiada sampai air, dan secaya ketika tu wajib menyelati, bukan sunat lagi dah. Tu. Jadi jenis jari kok rapat macam supaya hamba ni rapat ni. Tu kalau cucu air ni, jari kaki kalau tak selak ni tak sapa ni, ketika tu wajib menyelati. Kata sunat menyelati tu kalau hak jenis jari jarang. Gitu dah. Kalau gitu hari ni yang nak ajar kita kaifiat cara nak menyelat tu lagu mana. Kata dianya, dan kaifiat menyelati, cara-cara nak selat. Nak menyelati akan anak jari tangan. Anak jari tangan dulu, kaki lepas ni lah. Dan kaifiat menyelati akan anak jari tangan, lagu mana kaifiat dia? Bahawa dijadikan anak jari yang kanan selalu dah. Jadi kalau dalam kitab Jawi ni dia ada tambah tu, dia ada terlebih cetakan. Dia bunyi gini, bahawa dijadikan anak jari tangan, bahawa dijadikan anak jari yang kanan. Dua kali tu. Kitab Rumi tak ada gitu deh. Kitab Rumi tidak gitu dah. Kitab Jawi ni. Jadi kalau kitab Jawi tu dia kena buat bulat. Bulat di mana? Bulat di tangan, bahawa dijadikan anak jari, buat kerungnya gitu. Buat kerungnya gitu, lepas tu tulis tepi tu. Zaman abang ngaji mula tu suruh tulis tepi. Buat bulat gitu, lepas tu tulis tepi. La'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya, isqa, dah digugurkan. Ibarat itu. Kenapa? Ini orang panggil ziyadah, terlebih pada cetakan. Terlebih pada cetakan. Itu cara tutup guru pondoknya bila mereka nak memperbaiki, orang panggil kalam-kalam pengarang kitab, alim ulama kita, dia tak bagi kita tu goreh atas kitab, seru potong itu, dia tak bagi itu. Macam kitab apa ni, tu buat bulat kan. Ya ajar awak bulat, awak kerungan gitu, lepas tu tulis angka tepi, tulis kat luar tu la'alla sawaba, apa mudah-mudahan yang betulnya, isqa, gugur ni. Sebab apa? Sebab ibarat ni ziyadah, tambah lebih dah. Tak ada maksud kalau kita baca tu jadi pening, belik habis. Jadi hak naknya lagu ni. Tu, dan bermula kaifiat menyelati akan anak jari tangan tu lagu mana? Bahawa dijadikan anak jari yang kanan. Selalu dah. Anak jari yang kanan pada celah anak-anak jari yang kiri. Tu lagu tu. Ni anak jari yang kanan ni, gitu selalu. Gitu. Tu lagu tu. Ni anak jari yang kanan, celah anak jari yang kiri. Gitu selalu.
Daripada pihak mana tu nak dijadikan anak jari yang kanan pada celah anak jari yang kiri? Daripada sebelah belakangnya anak jari yang kiri. Gini, ni belakang. Ni jari, ni tangan kiri. Nah, ni pihak belakang jari kiri, tangan yang kiri. Tu. Lepas tu ambil jari-jari yang kanan ni, gitu selak. Tu ya ajar jari. Sunnah Nabi lah ni. Tu lagu tu dah. Mana lekat tekak ni? Bismillah. Daripada pihak sebelah belakangnya apa? Anak jari yang kiri. Gini lah. Atau akasnya. Lagu mana akasnya? Yakni terbalik. Bila kita nak selak hak tangan kanan pula, dijadikan jari-jari tangan yang kiri itu atas belakang tangan yang kanan. Gitu. Selak. Tu cara dia. Itu ni. Tu dah. Itu orang panggil bahagia apa nama ni? Bahagia selak kaifiat menyelati anak-anak jari tangan. Tu. Tapi kalau kita nak selak lagu mana pun boleh berlaku, hak wajibnya sampai air je. Cuma kalau kita buat cara sunnah tu lebih lagi pahala. Itu ya. Kita nak wijad itu, nak wi apa hak kita buat nak wi serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je sebenarnya. Sebab tu tak ada ulama ni dia nak buat hak selain daripada Nabi, tak ada. Dia akan buat apa hak Nabi buat. Tu. Bila sebut kata ulama ni kat warasatul anbiya. Maka mereka ni tak ada nak pilih jalan lain selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya jalan. Tu lagu tu. Cuma berbeza-beza tu kerana ijtihad masing-masing. Dah. Habis. Dan anak jari dua kaki. Dan anak jari dua kaki ni atah pada kata anak jari tangan tadi. Tu atah situ. Jadi pasal sepepak baru bunyi lagu ni kita dan kaifiat menyelati akan anak jari dua kaki. Bunyi gitu. Kita jauh ni payah sikit itulah. Dia kena ada tahu ataf maktuf dia kat mana. Kalau tidak baca seterik gitu, bengong sampai ketua ni. Tak payah pakai sudah lah. Dan kaifiat menyelati akan anak jari dua kaki itu, gitu. Lagu mana pula? Nak selak anak-anak jari dua kaki. Hak tadi tangan. Tangan selesai dah. Masuk gitu. Hak ni pun masuk gitu. Dengan bahawa dimulai dengan kelingking tangan kiri. Guna kelingking ni. Guna jari kelingking. Tuh. Kerana ni waris daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi sendirinya guna jari kelingking. Adalah hadisnya bunyi wa anil Masturidi bin Syaddadi, diriwayatkan daripada Al-Masturidi bin Syaddadi. Qala, berkata Al-Mastur bin Syaddad, raaitu, melihat olehku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, apabila berwuduk ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallala asabi'a rijlaihi, menyelak-nyelati ia Nabi akan segala jari-jari bagi dua kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khinsirihi, tu dengan khinsirnya. Apa khinsir? Yakni jari kelingkingnya. Tu jari kelingking tangan lah. Ni khinsir dia panggil. Tu. Jadi sebab tu dia kata kaifiat nak menyelakkan akan dua jari kaki, akan jari-jari kaki, akan jari-jari bagi dua kaki itu dengan bahawa dimulai dengan kelingking tangan kiri. Ni ambil jari kelingking tangan kiri itu. Tu. Daripada bawah kakinya, kaki mutawaddi. Mana gitu tu? Dengan kelingking tangan kiri. Betul dah. Ni kelingking tangan kiri, jari kelingking tangan kiri. Tu ya, kelingking tangan kiri, tetapi jadi itu daripada daripada bawah kakinya.
Bawah tapak kaki deh. Kok bawah kok bawah tapak kaki. Nak akak kaki ke tak payah deh. Akak kaki juga berat. Tu pakar-pakar buat sendirilah. Nah, ni jari kelingking kaki tangan kiri. Nah, dah tu mula daripada bawah kakinya, kaki mutawaddi itulah. Kaki mana? Kaki kanan itulah. Memulai dengan kelingking kaki yang kanan. Tu mula kaki ni. Kelingking kanan dulu ni. Celah hak kelingking, bukan ibu jari dulu. Kelingking dulu. Mula situ. Celah situ. Guna kelingking tangan kiri. Lepas tu selak ke celah jari kelingking kaki kanan. Kok bawah gitu. Tu disudahi dengan kelingking kakinya yang kiri. Maknanya dia selak ni, dia selak ni, dia selak ni, selak ni. Lepas tu tu hak ni pun kena ibu jari ke. Kena bukan start di kelingking dah, ibu jari. Ibu jari. Nah, lepas ibu jari, jari apa tu kau panggil? Jari manis, jari telunjuk kaki tu ni. Jari hatu kaki. Lepas tu jari manis kaki, habis di jari kelingking kaki. Lagu tu. Dengan jari khinsir dia, dengan kelingking kaki tangan yang kanan. Gitu murak yang kandak tu. Tu jadi beza sikit lah. Kalau tangan mudah ya. Tangan tu pakai seru atas ni, seru atas ni. Tapi kalau kaki guna jari kelingking tangan kiri, mula daripada jari kaki kelingking kaki kanan disudahi akhirnya jari kelingking kaki kiri. Tu lagu tu dah. Tu kita depan kata buat dah lagu ni pakai bedak lah dah. Asal masuk air lah. Tapi hak ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak full orang panggil pahala ittiba'. Ni kalau orang tasawuf, orang sufi ni yang nak kamalul ittiba', dia panggil kamalul mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempurna dalam mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak buat serupa sebiji dengan Nabi. Gitulah kelakuan para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Sebab itulah apabila kita kata, bila kita tengok Nabi ke kanan, Nabi gi ke kanan. Gi tu makna perbuatan tu. Pergi ke kanan. Maka tok guru kita gi ke kiri. Kita pun kena ikut tok guru kita lagi. Jadi pening habis orang dia. Sebab pergi itu apa yang panggil pergi? Pergi itu perbuatan. Betul tak? Kau percakapan pergi ni. Perbuatan kita dah tengok dah Nabi pergi ke kanan. Maka bila dah tengok perbuatan Nabi pergi ke kanan, ad-dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qauliyah. Benda yang ditunjuk oleh perbuatan Nabi itu lebih kuat daripada benda yang ditunjuk dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu apabila kita tengok dah Nabi pergi ke kanan, walau tu kita pergi ke kiri, kita kena pergi ke kanan lah. Sebab apa? Sebab tu Nabi pergi ni. Bukan Nabi baca hadis kalau qauliyah tu tak apa. Tapi sebenarnya orang yang bercakap gitu tu dia bukan nak maksudkan gitu. Bukan nak maksudkan kita tu taksub kepada tok guru. Ambo tengok Nabi pergi ke kanan, tok guru ambo pergi ke kiri, ambo kena ikut tok guru ambo lagi. Maksud dia nya ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hadis dia apa-apa, zahir kita nampak macam ke kanan, tok guru kita syarah nampak ke kiri. Kita kena ikut tok guru kita punya syarah. Sebenarnya dia maksud kayak gitu. Tapi contoh dia tu orang panggil apa? Kurang jelas. Sebab bila kata ambo ni kalau tengok tu Rasulullah pergi ke kanan. Tengok dah Rasulullah pergi ke kanan. Nak takwil ke apa lagi? Tak ada dah tok guru kita nya. Muka Rasulullah ada tu kata. Rasulullah tu maha guru bagi segala guru. Sahibus syariah, tuan empunya syariat ni. Nak tahu ikut mana lagi dah kita duduk sama Nabi, kita tengok dah Nabi ke kanan lah kitanya. Kalau kira-kira gitulah hak sepatutnya. Tapi maksud hak dikehendaknya ialah kalau sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, kita duk nampak ke kanan. Padahalnya ulama syarah ke kiri. Maka kita tak nak jadi sesat, kena ikut ke kiri. Contoh Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Lepas tu kita lihat bila Nabi semayang. Pernah tengok Nabi semayang?
Tak pernah deh. Apa tu semayang apa? Jangan semayang lagi, cari Muhammad dahulu sebelum kamu semayang. Siap mu jadi sesaklah. Maka kena belajar daripada tutuk guru, alim ulama. Ulama kita syarah, sallu kama raaitumuni usalli, ay sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tahu aku sembahyang. Bagaimana tak tahu Nabi semayang? Innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Tu maksud hadis tu. Kalau kita baca seorang hadis tu, memang sesaklah kita. Ada seorang pelajar pondok Pasir Tumbuh dulu. Dia orang KL dia. Dia cerita sendiri kamu. Allah ni jadi orang alim lah. Zaman dia dulu. Dulu zaman dia sebelum mengaji dulu dia ikut jemaah tabligh. Alhamdulillah baguslah. Betul-betul pergi buat gas, ziarah, hajat orang mari sembahyang masjid jemaah. Hari-hari dia keluar situ keluar sini bagus. Di masjid dia tu, di hadapan masjid tu ada kedai kopi. Ada kedai kopi. Yang mana kedai kopi tu dia tengok ada pak cik orang tua dah. Duduk lepok kedai kopi tu semua, tak pernah pergi masjid. Jadi dia ni tikut tu muda lagi. Bahasa gairah, lirah dia tu kuatlah. Aku nak tasyikir ni, aku nak tasyikir pocik ni. Tak pernah tengok pocik ni pergi semaya masjid. Semaya kedok tak tahu. Satu hari takdir tu dia pergi sungguh kedai kopi tu. Pergi jumpa pocik tu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pocik tu jawab salam gapo molek tak ada apa. Tanya selalu, tak ada tanya khabar sihat ke tak, pakai tanya selalu. Pocik kita tak pernah tengok pocik pergi masjid. Pocik semaya ke tak? Dia tanya lagu tu selalu ke pocik dia tu ni. Gak pocik tu panah lah dia tanya semaya ke tak. Dia pun kata mana? Orang muda, mu hari-hari duk pergi semaya masjid ni, mu pernah dengar ada ustaz ngajar ke ataupun baca buku-buku ada duk tinggal dalam masjid ni? Hadis Nabi kata mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu. Sallu tu fi'il amal tu. Al-amru haqiqatan lil wujub. Perintah tu hakikat, maknanya ialah wajib. Sehingga ada dalil yang lain menunjuk makna bukan wajib, baru turun ke tahap sunat, gitulah. Maknanya wajib mu kena semaya kama raaitumuni usalli, seperti mana mu tengok aku semaya. Biasa dengar hadis tu. Orang muda tu kata, biasa dengar wajib. Apa? Hayat hidup mu pergi semaya masjid ni berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya? Sudah. Apa gerah nak jawab dia ni. Berapa kali sehari mu tengok Nabi semaya? Jawab orang muda ni kata, tak pernah sekali habuk tu wajib. Apa mu semaya? Mu semaya apa? Nabi suruh mu semaya seperti mana mu tengok Nabi semaya. Mu tengok dah Nabi semaya? Dak pas semaya apa? Tu anak muda. Jangan kuat sangat anak muda. Cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Weres lalu. Dia pun ambil kursi duduk dengan pocik tu 3 tahun tak semaya. Cari Muhammad dulu. Tu ayat kata boleh jadi sesat sungguh. Ni. Zahirnya baca hadis Nabi seperti ke kanan lah maksud. Padahal Nabi bukan nak ke kanan tu, nak ke kiri. Tapi oleh kerana kita direct ke hadis tanpa tok guru, tanpa alim ulama, ini masuk Ustaz Wahizat nak tu. Tapi cakapan dia tu cara kapung ke, dengan orang intelek tu payah nak faham lah sikit. Tu. Dia pun 3 tahun duduk dengan pocik tu, duduk cari Muhammad lah, Muhammad Hawa, Muhammad Akhir, Muhammad Zahir, Muhammad Batin apa. Aku tak jemput-jemput Muhammad 3 tahun. Mari terfikir dia kata, pocik ni lama dah cari Muhammad, dia sendiri pun tak jumpa. Aku baru ikut, baru follow ni, bila nak jumpa tak tahu. Akhirnya dia pun ambil keputusan tinggal pocik tu pergi ke Kelantan, pergi cari madrasah, gilah ngaji tempat pondok mula di Pondok Pasir Tumbuh, ngaji di Pondok Pasir Tumbuh. Dia cerita kata bila yang ngaji siapa tempat hadis Nabi sallu kama raaitumuni usalli dalam kitab Muniyatul Musalli Syekh Daud Fatani kan. Tok guru pun syarah.
Sallu kama raaitumuni usalli, kata alim ulama kita dalam mensyarahkan hadis tersebut, ru'yah, ra'a, melihat di sini dengan makna alima, mengetahui. Jadi hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, wajib musmayang seperti mana melihat aku semayang, dengan makna sallu kama alimtumuni usalli, wajib musmayang seperti mana mu tahu aku semayang. Nak tahu bagaimana Nabi semayang, kena belajar. Karena Nabi sabda lagi dalam hadis, innamal ilmu bitta'allumi. Allah ni hak sebenar baru dia tahu. Inilah maksudnya kalau Tok Guru Rasulullah tu kita nampak zahir hadis cakapan dia seolah-olah seperti ke kanan, Tok Guru kita syarah nampak ke kiri, maka kita ikut Tok Guru kita. Kenapa? Dia memahami. Nah, karena dia tu ikut alim ulama sebelum pada dia, sampailah kepada imam a'immah mazhabil arba'ah. Nah, itu pada imam-imam mazhab, a'immah mujtahidin. Mereka ni orang yang faham Quran dan hadis. Jangan kita direct tu. Tapi bila kita kata nak aku tengok, kalau aku tengok Nabi gi ni gak, bukan cakap pen Nabi lah, perbuatan Nabi. Itu orang panggil kurang tepat sikit lah. Boleh menimbulkan orang panggil kekeliruan lah. Takut orang-orang awam kan, dia kata oi taksub ni dengan Tok Guru ni. Sebenarnya maksud bukan nak lagu tu. Macam kita duk ngaji lah ni, bagaimana cara selak. Menyelati itu sunat bagi orang yang sudah jarang jarinya. Maknanya kalau dia tak selak, air itu boleh sapah. Tapi wajib bagi orang yang jari-jarinya berdepek, rapat. Pasal kaifiat selak lagu mana? Kalau tangan gini. Kalau kaki, guna jari kelingking tangan yang kiri, mula di kelingking kaki yang kanan, disudahi kelingking kaki yang kiri. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ikut betul dengan Nabi kita. Jadi tak ada dah tutup guru alim ulama kita nak lari daripada jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Semuanya bersungguh-sungguh nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Habis. Kuku kena buat gini-gini tu kuku ni kalau ada orang panggil apa kotor-kotoran gapo ni, kita kena kerak potong bersih dulu lah. Tapi bawah kuku ni tak wajib lah, sakit lah. Maknanya kuku hak panjang tu kan, hak lebih daripada hak sedia, hak biasa hak naik putih dah kan, lebih tu biasanya ada kotor-kotoran. Tu wajib kita kena wisapa bawah tu. Nak wisapa lah. Maknanya tahik bawah kuku tu kita kena bersih. Sebab tu jangan duk sipek kuku panjang. Setengah-setengah orang tu sengaja sipek jari kelingkingnya panjang kat sini. Apa tak tahu nak jadi hatu ke mana, Allah Allah. Tu pendek semua. Kita kat tak sabar semua tunggu hari-hari hok molek kan. Hari Isnin tapi tak ada hari boleh kerak bila-bila je kita nak kerak. Cuma kalau dalam kitab-kitab Jawi, seumpama kitab Jawharul Mauhub kalau tak silap, dia sebut kalau orang panggil ada orang panggil hari-hari tu kelebihannya kita tu kerak kuku. Antara lain kalau hari Isnin mudah-mudahan diberi faham agama. Kita mengaji itu mudah faham, dijadikan kita orang alim. Kalau hari Khamis mudah-mudahan rezeki bertambah-tambah. Kita pun duk tunggu padilah Isnin Khamis nak kerak kuku tu ni. Tu tak selesa kita kalau kuku banjir dah. Nak ambil wuduk pun susah. Buat kena cuci bawah tu siapa. Kalau kuku pendek, tak ada hal lah. Tak payah dah nak main yang mesti siapa dah. Itu lagu tu. Dah habis. Gitu dah. Itulah orang panggil kaifiat menyelati akan jari tangan dan jari kaki. Habis. Kemudian kata dia, dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan atas yang kiri, yakni atas tangan kiri dan kaki kiri. Ni orang panggil bab tayammuna. Bab menganan dia panggil. Ini Nabi SAW memang dalam hadisnya Nabi sendiri suruhnya, iza labistum, apabila kamu nak pakai baju, wa iza tawadda, dan apabila wa iza tawaddu atau wa iza tawaddatum, gitu hadisnya bunyi, iza labistum, apabila kamu pakai baju,
au tawaddatum, atau wa iza tawaddatum, dan apabila kamu nak berwuduk, fabda'u bi ayaminikum, bi aymanikum atau bi ayaminikum, gitu. Maka mulakan dengan kanan kamu. Tu. Tapi kanan ni pun tangan dengan kaki lah. Ada pun ada juga hak seretak. Seperti mana? Pipi. Pipi ada kanan ada kiri. Nah. Telinga ada kanan ada kiri. Nah, lepas tu kanan dulu, lepas tu kiri, gitu. Dah. Hak tu seretak. Kalau apa nama tu? Kalau telinga, pipi dan sebagainya nanti bawah tadi sebut. Tu seretak, tu sunat. Tapi kalau tangan dan kaki, itu mendahulukan yang kanan tu lebih digemari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, qalat, berkata ia Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbut tayammuna, suka ia Nabi akan mendahulukan yang kanan. Itu mana? Yuhibbut tayammuna, mana? Suka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan pada masalah apa? Fitana ulihi, pada masalah pakai selipar, pakai kasut. Wa tarajjulihi, pada masalah apa? Menyikat rambut, kalau tu silap, tarajjul ni. Wa tahurihi, dan pada masalah bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan pada kelakuannya sekaliannya. Apa? Nabi itu gemakan mendahulu yang kanan daripada yang kiri. Maka sebab tu sunat juga kita mendahulukan tangan kanan. Tu. Tengok dia kata, dan mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan, sunat maknanya, dan mendahulu ini, dan sunat mendahulukan tangan kanan dan kaki kanan di atas yang kirinya, di atas tangan yang kiri dan kaki yang kiri. Tangan kanan dulu, basuh tangan kanan dulu, barulah basuh tangan kiri. Basuh kaki kanan dulu, barulah basuh kaki kiri. Kalau kita pergi basuh kaki kiri dulu, lagu mana Ustaz? Anda jawab dah. Dan makruh. Makruh ni makna ditegah tu. Makruh ni. Bukan buat tak apa. Setengah-setengah orang kita tu makruh dengan sunat ni, buat tak apa. Hei, salah. Kalau buat tak apa tu orang panggil harus. Dibiarkan. Diberi pilih. Kita nak tidur, tak apa tidur, tak apa. Itu orang panggil nak makan nasi, tak apa makan nasi. Itu orang panggil harus. Tapi kalau sunat dengan makruh, itu bukan buat tak apa. Sunat ni kena buat, tapi tak dituntut dengan putus. Talabul fi'li juga tuntut kita perbuat, tapi tidak putus, bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Sekira-kiranya kalau kita buat diberi pahala kena ikhlas. Kalau kita tak buat, tapi tak buat tu bukan kerana mentahkir, memandang lekeh, menghina dah. Malah saja malah. Maka tak berdosa. Itu sunat kan? Tu yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu. Maka lawannya makruh pun gitu juga, dituntut kita tinggal. Itu ni. Jadi makruh ni bukan buat tak apa. Bukan gitu. Disuruh kita tinggal, tapi tinggal tu tidak putus, tidak macam haram. Haram tu disuruh kita tinggal dengan putus, pokok mana pun tak boleh, kena tinggal. Allah, biar boleh lah, tak boleh. Itu orang panggil haram. Ada pun makruh, kena tinggal. Tapi kalau buat agak tak berdosa. Itu makruh. Orang panggil talabut tarki juga. Tuntut tinggal, tapi bi ghairi jazi, tidak butuh. Setara mana? Yusabu ala tarkihi. Kalau kita tinggal kerana Allah, diberi pahala. Tu ana. Mana tak isap akak lah ni? Kawan usaha untuk tinggal lah. Kerana Allah Ta'ala. Tak apa, boleh pahala. Mana tak isap akak lah ni? Dia kata sakit dada sikit. Tinggal sebab sakit dada tak ada apa lah. Bukan kerana Allah dak lah. Diberi pahala kerana kita meninggal,
wala yu'aqabu ala fi'lihi, tapi tidak dikenakan dosa, tidak dijanji seksa, azab, iqab kerana kita mengerjakan dia. Itu dia panggil makruh dah. Itu makruh. Jadi kena tinggal. Tapi kalau buat tak dosa. Nah, itu tak dosa. Tengok. Ya makruh ni banyak pula tu. Makruh makruh li zatih, makruh li ghairih, itu ada perbahasan pula tu, kena ngaji dalam ilmu usulul fiqh lah tu. Dan makruh mendahulukan yang kiri, mana kaki kiri, kaki kiri, tangan kiri itu kita dahulukan dia di atas kanan, ini di atas tangan kanan dan kaki kanan, makruh tu. Gi basuh tangkak yo nogon ni kata kawan kida tak. Kida apa habisnya kida belaka basuh pun. Nah, ambil semaya pun kiri dulu. Makruh tu. Kena tinggallah. Kalau terbuat juga wuduk tu sah, cuma makruh dah. Makruh ni benda kita kena tinggal walaupun tidak putus dituntut tinggal tersebut, bukan seperti haram. Haram memang kena tinggal putus dah. Sebab itulah masalah makruh ni dia tak serupa dengan haram. Nah, kau geger dulu ke dia mau duk kerak potong video ambok kata isap rokok ni wajib. Dia kerak potong tu. Padahal orang duk bahas tiga tu masalah lain. Bukan masalah di isap rokok. Di isap rokok tu makruh lah. Cuma kita duduk iktibar tilik orang-orang hak hijau dia tu tak boleh cari nafkah melainkan kena. Cuba orang nelayan kan. Orang nelayan ni kalau dia tak isap rokok kan, dia tak boleh pergi muka ikan. Sedangkan nafkah tu wajib. Maka apa hukum dia tu dia isap? Atas diri dia, bukan semua orang. Wajib lah. Kerana kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Gagak-gagak dalam Facebook, dalam YouTube, Piu Faiz memfatwakan menghisap rokok wajib. Tak ada pasal-pasal aku kena panggil ke majlis agama. Apa besar aja awak. Aduh, kena angguh ni ni. La ilaha illallah. Merokok tu memang makruh lah. Kalau ikut fatwa hak la ni kebangsaan agak haram ni. Cuma atas individu-individu ya tak sama. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Orang ni tak sama belaka. Tu. Ada hak serubai Ustaz Bakar ke? Tikak-tikak ni dia komen. Teruk Ustaz Faiz ni ya. Kalau saya tak boleh kita angkat ikan, melainkan kena berzina dulu, kena minum arak dulu. Lepas tu berzina dengan minum arak tu wajib kan Ustaz? Loh. Ya gigiyah benda haram dengan benda makruh sama. Cidik dak lagu tu. Tak cidik lah tu kata apa kata bodoh mu ni sebab tikak saja tapi bodoh tu. Ngaji pakai yamah Hadramaut malu ke habis. Apa ya bodoh sangat. Duk pergi bersama ke orang panggil benda makruh dengan benda haram. Zina tu haram bil qat'iyyati. Dalam Quran sebut wala taqrabuz zina. Innamal khamru wal maisir. Tu sebut. Ada puaka ada dalam Quran sebut? Tak ada. Innama harrama alaikumul surya wal danhil wal malboru ada. Tak ada. Lepas tu haram atau makruhnya itu jadi perselisihan pendapat ulama. Ada yang kata haram sebab mudarat. Kok ni jawab pula mudarat kalau kira mudarat belaka gula pun mudarat, nasi pun mudarat. Mudarat setara mana hak orang jadi boleh jadi haram? Mudarat yang bersegera. Bersegera dah. Tak bersegera. Melainkan apabila doktor kata pak cik kalau pak cik isap sebatang ni mati dulu pak cik. Ketika tu baru sepakat kata haram ketika tu. Maka ketika tidak disepakati haram maka berlaku khilaf. Ijtihad ulama la yunqadu bil ijtihadi. Tak boleh dihilangkan dengan ijtihad yang lain yang gitu tu. Ada pun kita duk cerita jadi wajib tu ada sebab-sebab darurah dia. Supaya gini orang ni masuk dalam hutan sesak tak jumpa cari jalan keluar. Nak tubik tak boleh. Makanan habis dah. Tak ada jumpa langsung kijang ke rusa ke gajah ke. Kalau tak makan ni mesti mati ni pada adanya. Tiba-tiba ada babi seekor duk sengih. Apa hukum ketika tu untuk diri dia? Bukan kita duk cerita hukum orang duduk relax dengan McDonald KFC buka 24 jam je ni, bukan. Untuk orang tu untuk orang yang sesak tadi tu dalam hutan. Hukum ketika tu jadi wajib. Gitu. Apa wajib? Sebab menjaga nyawa tu wajib.
ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Tapi wajib pun qada mana? Qada darurat lah. Bukan seekor babi yang makan wak gola berapa bukan. Qada yang boleh meluluhkan nyawa dia. Nah. Tu mana? Kalau orang panggil makan ni 3 mulut orang. 3 mulut tu gagah lah tubuh. Boleh jalan cari balik, jalan nak keluar. Maka 3 mulut tu jahat wajib. Lebih pada tu haram. Bukan haruh dah. Kalau haruh mati je. Wajib jaga nyawa kan. Kalau orang panggil haruh je makan, mana haruh lah. Nak mati pun boleh. Selekan mati, tak boleh. Kita wajib kena jaga nyawa. Jangan mati saja-saja gitu, tak boleh. Nama warak doa. Biar dia kata, aku tak rela. Mati pun mati lah. Jangan. Kena usaha untuk hidup. Sampai secara tu agama ni. Bukan sengeling sengaja pergi mati dah. Kata tak ada makan ni ustaz. Tu ada. Babi ni haram. Haram ketika mana tidak darurat. Sekarang ni darurat. Maka nak makan setara mana? Wak gula, wak menyinggir siap. Jangan. Qada hak melepaskan darurat lah. Ad-daruratu tu qadaru bi qadriha. Darurat tu dikodarkan dengan qada kedaruratannya. Kalau 2 mulut. Lebih pada tu haram. Kembali haram. Mana 2 mulut ni? Segar balik nak cari jalan keluar daripada hutan. Tu 2 mulut tu wajib. Lama bahaya 2 mulut sedap juga daging ni. Awak kelik pula. Tak boleh tu. Tu nak cara hak gitu. Tu babi tu haram bil qata'i tu. Tapi tak ada darurat tu jadi tengok tu. Tu ada pun zina. Zina ni orang panggil bab kemaluan. Tak boleh kita bersamakan dengan isap rokok tu jauh sekali. Nak bersama dengan makan babi pun tak boleh. Sebab bab kemaluan ni tak ada hukum darurah. Ad-daruratu tubihul mahzurah illa min babil farji. Gitu kalau dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah sebut. Darurat tu mengharuskan benda yang haram melainkan dalam bab faraj. Bab faraj tidak ada jenis darurat. Namanya kata darurat ustaz, tangan saya lembut tak boleh buat gau gandu-gandu nak buat kuih, nak buat cemek molek ke karipak ke. Bolehlah saya jadi pelacur ke kan, darurat tu ni. Tak boleh. Kenapa? Kerana waktu bab kemaluan. Tak ada darurat pada kemaluan. Tu kena ingat gitu dah. Tu lama kata tak apa darurat, bolehlah kita nak jadi pelacur pun. Ada ke dulu kata lagu tu. Tu barangkali ketika mana tok guru ngajar tu dia tidur lekat dinding pos Spiderman. Tidur tu ni. Tok guru nak syarah panjang dia dengar kerak. Lepas tidur dah habis. Tengok dah. Makruh tu kita mendahulukan tangan kiri atau kaki kiri di atas tangan kanan, di atas kaki yang kanan. Demikian lagi ni isyarat khilaf ulama. Ada kata setengah makruh, ada kata tidak makruh. Tu. Demikian lagi mana lagu tu juga, mana makruh juga. Tapi wakaza ni kalau biasa tok gurunya bila awak mari ibarat wakaza ni tok guru riwayat. Ini isyarat khilaf ni. Isyarat khilaf. Maknanya ada juga ulama yang kata tak makruh. Tak makruh. Tapi berat kok ulama yang kata makruh. Sebab tu awak mari demikian lagi. Kalau Kelantan kata lagu tu juga. Arab kata wakaza. Seperti itu. Mana? Seperti makruh mendahulukan yang kiri di atas yang kanan. Makruh juga jika dibasuh keduanya, kedua kaki dan dua tangan kanan kiri itu beserta mana serta. Tu. Dia buka dua air ni kan, tak ada orang. Dia dua. Dia masuk dua-dua gitu seru seketuk. Makruh tu dah. Makruh buat kerja tu. Tu. Habis. Kalau dalam kolam dia kira orang panggil kita menggerak tu, hak kita gerak dulu tu, hak kita mendahulu tu. Mana kita masuk dua-dua. Tapi kita gerak hak kanan. Tu dikira kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Betul tak? Tu nanti bawah tu ada kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, kita masuk dua-dua. Tapi
kita tak gerak lagi hak mana-mana. Tu ya kiranya hak kita mendahulukan yang kanan di atas yang kiri, kita gerak ke hak tangan kanan dulu dalam kolah tu. Kira kita mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Lagu tu. Tu tengok. Dan jika mudah basuh kedua kaki dan tangan tu berserentak, mana berserentak sekalipun makruh juga. Ini ghayah pada kata demikian lagi. Nak ghayah pada kata hukum demikian lagi. Mana makruh juga. Makruh apa? Kita basuh serentak. Tangan kanan tangan kiri serentak. Kaki kanan kaki kiri serentak basuh. Kalau masalah selai dalam kolah tu kan, mana kita geruk dua-dua selalu serentak. Walaupun mudah, itu mudah kan. Selai dua-dua tu geruk dua-dua selalu. Mana kita serentak tu. Kalau kita selai dua-dua tapi kita geruk kanan dulu, dalam kolah kita boleh geruk gini. Maka kita mendahulukan kanan daripada kiri tu. Gitu dah. Kerana apakah makruh? Ini ilat pada kata demikian lagi. Ilat bagi pendapat ulama yang mengatakan makruh serentak. Artinya ada juga ulama yang kata tak makruh serentak. Tapi dia ambil pilih hukum ulama yang mengatakan makruh serentak. Tengok. Kerana sya'an. Sya'an ni makna kelakuan. Sya'an ni makna kelakuan. Kerana sya'an, yakni kerana kelakuan keduanya kiri dengan kanan ni. Keduanya mana kiri dengan kanan ni. Bahawa tiada mudah membasuh keduanya kiri dan kanan dengan berserentak. Tu apa makruh? Sebab kelakuan kiri kanan ni tak mudah nak basuh dengan serentak. Itu ilat bagi makruh dia. Jadi payah hak mana dulu kita nak rosak, hak mana dulu kita nak rahai, kita nak selak hak mana dulu lah. Baru kita basuh seketak gitu, kelakuan tu payah. Maka syarak nak ke mudah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syarak menghendaki mudah, syarak tidak menghendaki payah. Maka kerana tu basuh dengan seketak tangan kanan kiri, kaki kanan kiri ni hukumnya pada setengah pendapat ulama makruh. Apa makruh? Ilat dia kerana sya'an, kerana kelakuan keduanya kiri dengan kanan, bahawa tiada mudah membasuh keduanya kiri dengan kanan dengan berserentak. Dengan berserentak mana? Dengan berserentak, serentak sekaligus. Gitu. Adapun anggota yang mudah, tengok. Ni nak masuk hak telinga ke apa ni? Hak tadi tangan kiri tangan kanan, kaki kiri kaki kanan. Hak ni nak basuh dia tu dengan serentak tu payah. Maka sebab tu dihubungkan dengan masalah mendahulukan kiri di atas kanan. Apa? Hukumnya makruh. Adapun anggota badan lah, anggota badan yang mudah disertakan, mudah dibasuh sekaligus maknanya. Mudah disertakan mana? Yang mudah dibasuh sekaligus ni. Tu. Adapun anggota yang mudah disertakan, yang mudah diskaliguskan basuh keduanya kiri dan kanan. Mana misal anggotanya? Anggota mudah dibasuh serentak sekaligus kiri kanan. Seperti dua pipi. Mudah gitu kalau serentak. Kau basuh kanan dulu. Lepas tu kiri pula gitu. Kau kan jadi payah pula gitu. Kan serentak kan mudah tu. Kan mudah kan serentak tu mudah. Tu pipi tu orang panggil dua anggota kiri kanan juga. Tapi mudah dengan serentak. Tu. Dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan bukan dua tangan tak, dua tapak. Sebab tu mula-mula hak sunat kita basuh tu serentak tu. Bukan kanan dulu, lepas tu kiri pula dah, lepas tu serentak tu. Serentak. Tu ni. Muka pun serentak, dua pipi. Dan dua telinga. Dua telinga pun serentak. Hari tu kita ajar dah kan, cara nak basuh telinga, cara nak edarkan orang panggil jari duk mana tu. Serentak tu, bukan sebelah dulu suruh, lepas tu sebelah ni pula dah. Mudah dengan serentak. Kalau sebelah-sebelah tu jadi lambat dan payah pula. Dah tu ni. Mudah dengan serentak.
maka tiada mendahului ini, maka tiada sunat mendahulukan yang kanan atas yang kirinya. Pula dah. Tu. Lama je kira sunat tak. Sunat orang bagi apa? Tayammunah ni makna sunat menganai ni habis semua benda je buat kanan dulu belaka kata ni. Basuh tangan pun kanan dulu. Lepas tu basuh muka pun tepi dulu. Kanan dulu lepas tu gini. Telinga pun kanan dulu. Dah. Tayammunah ni menganai ni pada masalah tu anggota yang susah nak dibasuh dengan seretak, maka sunat dikanankan dahulu daripada kiri. Tu lagu tu. Bukan semua tempat lah sunat menganai ni. Macam kita nak basuh begok, jangan guna tangan kanan. Lama dia kata, Nabi katakan, Aisyah katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Adalah Nabi SAW tu suka ia pada menganan. Basuh berok pun kanan juga. Jangan menganan ada tempat-tempat dia. Ni kena ikut ulama tu. Tu baca hadis dengan secara literal gitu kan. Basuh berok pun kanan juga. Alah. Tu jangan. Dah. Habis itu. Tu. Bahkan apa tu? Tidak sunat mendahulukan yang kanan atas yang kirinya bagi anggota yang mudah dibasuh dengan seretak sekaligus, seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga. Lepas tu nak basuh mana? Tidak kanan dulu di atas yang kiri. Bahkan disucikan keduanya. Kedua apa? Kiri kanan. Anggota yang mudah dibasuh dengan seretak tadi tu disucikan keduanya kiri kanan pada kali yang satu. Makna pada masa yang sama, mana sekaligus. Gitu. Yang cakap ni cara sama orang dulu ni, kali yang satu ni habis. Kemudian kata dia, dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh. Ni pula masalah sunat taslis. Mana? Sunat meniga-niga. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Sunat meniga-niga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,